Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, khabar semua sihat? Apa khabar? Khabar semua sihat? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey, so kita teruskan. Tajuk ni best sebenarnya. Tajuk ni best. Okey, yang lepas kita dah tengok macam mana kita nak linearkan persamaan, kan? Okey, tapi macam yang lepas kita tengok satu persamaan tu mungkin ada dua jawapan. Jadi dalam SPM tak mungkin jadi macam tu, kan? Nanti dua lain pelajar lukis graf yang berbeza. Okey, jadi SPM tak akan jadi macam tu. Dia akan bagi tahu kita nak graf apa yang kita perlu plotkan. Okey, so kita akan mulakan. Okey, so kita minta Zaim baca doa. Zaim. Zaim. Lain okey, mic okey tak? Baca doa. Yep. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, so kita akan tengok dekat sini. Okey, minggu lepas kita dah buat dah sebenarnya, iaitu nak linearkan persamaan. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini. Okey, ini ada pada siapa yang ada pada modul kamu. Okey, jadi dan ini juga saya dah terangkan minggu lepas. Okey, cara nak linearkan persamaan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebab dia tak bagi tahu kan nak linearkan tu kepada bentuk yang macam mana, jadi dia akan ada dua bentuk jawapan. Okey, sama ada dekat sini, kalau kamu tengok, yang penting kamu kena tahu bila masa dia dah linear, iaitu apabila kamu tengok ada huruf yang tak ada X. Ada huruf yang tak ada X. Maksudnya kamu tengok dekat situ, contoh soalan soalan A kan. Dia daripada A X kuasa 3 tambah BX. Di mana A ada X, B pun ada X. Jadi kita akan linearkan dengan dua cara. Yang pertama, kamu tengok dekat sini, dia linearkan dengan jadikan B kepada C. Bila dia nak jadikan B tu kepada C, maka kita akan hapuskan X yang ada pada B. So kita akan bahagi X. Macam tu. So dia akan ada dua bentuk soalan. Kalau kamu nak hapuskan X yang berada pada huruf A, maka persamaan ini kamu akan bahagi dengan X kuasa 3. Jadi dia akan ada dua bentuk. Okey, jadi yang satu awak tengok saya tunjuk dekat sini. Okey, satu tu dia dah buat dah. Okey, ni saya saja ulang balik Okey, jadi yang kedua, bila soalan dia berbentuk Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX, awak boleh linearkan dengan cara jadikan awak punya C tu ialah A. Bermakna semua saya akan bahagi dengan X kuasa 3. So, paksi Y saya adalah Y per X kuasa 3. A dah tak ada C. A dah tak ada X. Maka A adalah kita punya C. Okey, so ini tinggal 2. Jadi X kita adalah 1 per X kuasa 2 dan M kita B. Macam tu. Boleh? Ini semua kita dah tengok minggu lepas. Okey, saya harap awak semua okey lagi. Jadi kita teruskan pada bentuk yang ini. Okey, awak tengok. Dia kata tentukan nilai A dan B jika pemboleh ubah itu dihubungkan oleh persamaan. Okey, dia nak A dan B. Jadi kalau dia bagi soalan macam ni, apa yang perlu kamu buat? Okey, you tengok you ada titik 08 dengan 42. Kosong tu nilai pada apa? Nilai untuk apa? Kosong untuk koordinat apa? X. Okey. Tetapi untuk tajuk ini, dia tidak semestinya X. Dan 8 ini tidak semestinya Y. Tetapi kalau kamu tengok X-nya adalah X, Y-nya adalah XY. Ini bererti koordinat dia adalah 0 untuk X dan 8 adalah untuk XY. Macam tu. Okey, contoh B, titik 8, 10. Titik 8, 10 adalah koordinat X, yang Y-nya adalah Y per X kuasa 2.
Y per X kuasa 2. So, koordinat tidak lagi semestinya X dan Y. Kita tengok pada soalan. Okey, contohnya soalan nombor 3. Koordinat ini sebenarnya apa? X dia akan apa? Apa paksi X-nya? 1 per X. Ya, 1 per X. Y-nya adalah Y kuasa 2. Macam tu. Jadi, dekat sini... Buka. Jadi dekat sini kalau awak tengok, apa yang perlu awak buat ialah awak kena linearkan dulu persamaan. Kamu kena linearkan persamaan. Cara macam mana nak linear? Kita tengok. Yang diberi di sini adalah, soalan diberi adalah Y sama dengan A per X tambah B. Nak linear, dia kata kena jadi XY. So, apa yang perlu kamu buat adalah kamu darabkan dengan X. Maka awak akan jadi XY sama dengan A tambah BX. So awak tentukan paksi Y awak apa? Paksi Y awak adalah XY. Paksi X awak apa? Paksi X awak adalah X. M kita apa? M kita apa? B. Ya, M kita adalah B dan C kita adalah A. Jadi soalan dekat sini dia suruh tentukan nilai A dan nilai B. Jadi dia kata C adalah A. So C tu adalah pintasan paksi Y. Jadi dia tanya C tu apa? Jadi C dekat sini adalah A. Apakah A? A kita bermakna nilainya 8. Kalau dia tanya koordinat, jawapannya 08. Tapi dia tanya nilai A. A kita adalah kita punya C iaitu y-intercept. Jadi kita dapat 8. B apa? B adalah kecerunan. Okey, B adalah M. So B, M. M is, you tengok, kecerunan. So 8, formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dia tak kisah pun mana-mana. Awak nak tolak 8 tolak 2 ke 2 tolak 8 tak kisah. Janji kalau awak mula dengan 8 tolak 2, yang bawah X-nya akan pergi 0 tolak 4. Awak tak boleh buat 8 tolak 2 bahagi 4 tolak 0, tak boleh. So selesaikan 8 tolak 2, 6 per negatif 4. You dapat jawapan negatif 3 per 2. Maka B kamu adalah negatif 3 per 2. Faham? Boleh? Clear tak? Faham, cikgu. Okey. Okey, so itu bentuk soalan. Okey, kita tengok satu soalan. Awak tengok dekat sini. Sekejap Okey, awak tengok soalan ni. Okey, iaitu masih tajuk yang sama. Okey, kalau awak tengok dekat sini, sebab itu dia berdasarkan pada gambar. So kita tak kamu kena tengok pada gambar. Macam ni. Ini bentuk pada gambar lah. Di mana, ni tak boleh lagi. Nanti awak parah nanti ni. Macam ni. Awak tengok kan? Dia kata, ni dah bagi Y per X. Jadi maksudnya, paksi Y awak kena jadi Y per X. Soalan dekat sini, yang dia bagi adalah, soalan diberi di situ adalah Y. Soalannya Y. Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Dia kata kena jadi Y per X. Jadi kita kena bahagi X, bahagi X, bahagi X. Jadi kita dapat Y per X sama dengan 6 tolak X. Jadi kita punya paksi Y ialah Y per X. Kita punya X, kita tengok X kita ialah X. Apakah M kita kat sini? Apa M kita? Negatif 1. Ya, M kita ialah negatif 1 dan C kita ialah 6. Macam tu. Okey? Maksudnya, kamu dekat sini persamaan ni kena linearkan. Nak linearkan persamaan, tengok macam mana? Tengok paksi Y awak jadi apa. Itu untuk menentukan cara untuk melinearkan persamaan. Okey? Ya, ni pun sama. Awak tengok dia bagi persamaan ini. Dia bagi persamaan dia Y kuasa 2. So awak tengok persamaannya adalah Y kuasa 2 sama dengan 20X tolak 2X kuasa 2. Dia kata Y kuasa 2 per X. Jadi apa kita nak buat dengan persamaan ini?
Apa dia? Bagi X. Ya, kita bahagi X. Kita bahagi X. Kita bahagi X. Y kuasa 2 per X sama dengan 20 tolak 2X. Macam tu. Tutup pintu Ain. Jadi sekarang you tengok. Soalan tanya nilai P dan nilai Q. Jadi kalau awak tengok dia nak P dengan Q, so kita boleh cari dia punya kecerunan. Tapi dalam kes ini kalau awak nak mudah, awak tak payah cari kecerunan, awak ambil je. Titik ni masuk kat sini. Tapi 3 tu bukan titik. Kita tengok 3 dengan Q bermakna kamu akan gantikan ini titik ni adalah titik X, yang ini adalah titik Y kuasa 2 per X. Maksudnya Y kuasa 2-nya kita gantikan dengan Q. Q sama dengan 20 tolak 2X. X kita ialah T3. Selesaikan awak dapat Q. Faham Dia bukan, ramai pelajar ingat 3 tu X, Y-nya Q. So dia gantikan awak punya, nanti dia buat Q, Y tu ialah Q kuasa 2 per X. X-nya dia gantikan 3. Tidak. Ini awak punya Y. Jadi kat sini you punya Q. Macam tu. You selesaikan. Dapatlah jawapan Q. Dan satu lagi X, Y. Y. So P ni adalah X. Kosong adalah Y kuasa 2 per X. Maksudnya tempat Y kuasa 2 per X akan jadi kosong. So kosong sama dengan 20 tolak 2 darab dengan Q. P. Macam tu. So awak selesaikan. Maka awak dapatlah nilai P dan nilai Q. Faham? Ini nampak tak soalan bila? Soalan SPM 2007. Bermakna macam inilah bentuk kertas satu yang akan ditanya pada kamu. Boleh? Okey Okey, kita tengok soalan ni. Cuba buat soalan B. Okey, cuba awak buat soalan B. Okey, buat B dulu. Saya nak turun sekejap je. Saya nak ambil air sekejap. Nanti saya, awak buat soalan B sekejap. Okey, dapat tak? Dapat tak? Boleh? Okey tak? Sedang buat? Belum siap? Ataupun nak saya bagi satu lagi contoh? Okey. Masih okey? Satu contoh. Contoh Okey. Okey, tengok Awak tengok soalan. Soalan dia adalah Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Yang penting kita tengok dekat Y. Y dia kata apa? Dia kena bahagi dengan X kuasa 2. Mika slow. Okey, bermakna semua kita akan bahagi dengan X kuasa 2. So, kita akan dapat Y per X kuasa 2 sama dengan AX tambah B. So, dekat sini kita nampak dia dah jadi bentuk linear. Kenapa dah jadi linear? Sebab kita tengok dekat B dah tak ada C. So, dekat sini kamu kena tentukan apakah awak punya Y, apa awak punya X, apa awak punya M dan C. So, kita akan ambil Y kita adalah Y per X kuasa 2. X kita tengok X kita adalah X. M kita ambil yang dengan X dan C kita ialah B. Macam tu.
Jadi kat sini soalan tanya A dan B. So A apa? A adalah kecerunan. Jadi A adalah gradient. Gradient kecerunan 10 tolak 0 bahagi 8 tolak 3. 10 bahagi 5 kita dapat A-nya ialah 2. Okey, kemudian kita nak cari C. Nak cari C, awak boleh masukkan salah satu titik. Contoh saya ambil titik 8, 10. Saya akan masukkan dalam sini. Persamaan yang saya dah linearkan. Jadi, titik 8, 10, 8 tu X, 10 tu Y per X kuasa 2. Jadi Y per X kuasa 2 kita ialah 10. Jadi awak kena ingat betul-betul. Okey, ramai pelajar dia akan confuse. Dia ingat 10 per 8 kuasa 2. Tak. Tetapi 10 ni adalah untuk Y per X kuasa 2. So 10. Okey, so kita akan buat dekat situ. 10 sama dengan A. A kita dah ada dah. 2. X. X kita ialah 8. Tambah B. So selesaikan. B kita dapat 10 tolak 16 dapat negatif 6. Faham? So, kat sini saya nak tekankan pada kamu bahawa koordinat ini tidak lagi X, Y. Tapi berdasarkan soalan. Contohnya dekat soalan B, koordinat ini adalah koordinat X dan Y per X kuasa 2. Untuk soalan A, koordinatnya adalah X, Y. Macam tu. Kena tengok nilai pada paksi X dan Y kita. Faham? Clear tak? Clear cikgu. Faham. Okey. Okey, kalau clear, cuba jawab soalan 3 dan 4. Okey, 3 dengan 4. Saya tadi nak turun, phone bunyi. Saya tak turun lagi. Saya turun sekejap.
Mumi perap tu. Papa buka plastik dia. Okay. Dibuka plastik. Okay. 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 Boleh. Dapat tak? Siapa dapat jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Soalan nombor 3. Dapat dah? Okay. Apa jawapan? A equals to 2, B equals to -3. Okay. Orang lain dapat tak? A dia dapat. A dia apa? 2. Okay. Equals to 2 and B is -3. Okay. Orang lain dapat? Semua dapat tak? A equals to 2 and B equals to -3. Siapa tak dapat kat tangan? Semua dapat? Okay? Okay, ada yang tak dapat. Okay, tengok. Okay. Siapa yang dah dapat boleh teruskan soalan nombor 4. Ya. Okay, tengok Awak susun. Soalan dia yang ini. A, X, Y kuasa 2 tambah B sama dengan X. Kita nak jadikan Y kuasa 2. Jadi saya susun dulu AX Y kuasa 2 sama dengan X tolak B. Saya nak Y kuasa 2. Jadi saya kena bahagi dengan AX. Saya bahagi pun sini dengan AX. Semua saya bahagi dengan AX. Jadi AX habis, saya dapatlah Y kuasa 2. Dah dapat apa yang dia nak. Sama dengan X. Kat sini X, kat sini habis. So dia jadi 1 per A. Tolak B per AX. Ramai tak perasan dekat yang ini yang B per AX ni. Jadi dekat sini paksi Y kita dah menjawab soalan dah. Sebab paksi Y tu adalah kita punya penanda kita. Jadi paksi Y kita yes, kita dah dapat Y kuasa 2. Paksi X kita tengok dekat sini paksi X kita adalah 1 per X. M apa-apa yang ada pada 1 per X. Jadi sebenarnya ini 1 per X. Ni 1 per X ni sebenarnya paksi X. Bermakna M kita ambil yang lain. Jadi M kita negatif B per A. Dan C kita ialah 1 per A. Siap. Jadi soalan tanya nilai A dan nilai B. So dia nak nilai A dan nilai B. Maka awak tengok dekat sini kita tahu C kita adalah 1 per A. Dan kita punya M adalah negatif B per A. Okey, nanti saya tunjuk 2 cara ya. Satu cara sebenarnya awak boleh gantikan. Awak gantikan titik ini. Masukkan dalam nilai ni. Tapi sebab kat sini persamaan dia belum linear. Sebab tu kita kena linearkan dulu. Sebab graf ini graf yang telah dilinearkan. Maksudnya graf tu asalnya bentuk dia mungkin persamaan kuadratik lah, kubik lah, reciprocal graph lah. Jadi kita akan linearkan. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kena linearkan dulu. So kita tengok B ialah M kita ialah negatif B per A dan C kita ialah 1 per A. Jadi kita akan ambil dekat sini titik ni 3, 5, 1, 2 boleh mana-mana tak ada masalah. So awak cuma kena ingat 3 ini adalah 1 per X. 5 ini adalah Y kuasa 2. Jadi kita masukkan dalam sini. Okey. Jadi kita tengok Y kuasa 2. Saya ambil, contohnya saya ambil 35 Saya ambil titik 35. Jadi Y kuasa 2 saya 5 sama dengan 1 per A tolak B per A. 1 per X saya ialah 3. Macam tu. Okey. Tu satu persamaan. Dan satu lagi kita ambil titik kita adalah 1, 2. Okey, titik kita adalah 1, 2. Jadi 2 sama dengan 1 per A tolak B per A. Okey, dan titik kita kat sini ialah 1. Awak lakukan persamaan serentak. Okey, awak akan dapat awak punya nilai A dengan nilai B lah. Masukkan macam tu. Okey, itu satu cara. Okey, di mana kalau kamu tengok dekat sini, kita memang kena linearkan persamaan terlebih dahulu. Okey, jadi selepas tu awak selesaikan dekat sini. You akan dapatlah dekat sini kita selesaikan, kita dapat 5. Okey, sama dengan 1 tolak 3B per A. Jadi kita dapat 5A sama dengan 1 tolak 3B. Okey, then awak dapat yang satu lagi dekat sini adalah 2 sama dengan 1 tolak B per A ataupun 2B sama dengan
2A sama dengan 1 tolak B. So awak tengok kita gunakan persamaan serentak. Jadi saya dapat B saya ialah 1 tolak 2A. Okey. Jadi B adalah 1 tolak 2A. Jadi kita masukkan dalam yang sini. 5A sama dengan 1 tolak 3B. B kita 1 tolak 2A. Awak selesaikan. Persamaan serentak yang ini sebenarnya awak boleh tekan kalkulator. Awak boleh tekan je kalkulator. Sama dengan 1 tolak 3 tambah 6A. So awak selesaikan. 6A bawa sini 1 tolak 3. 6A sini 5A. So dapat negatif A. Sama dengan 1 tolak 3 negatif 2. Maka A kita dapat 2. Dah dapat A masuk B. B kita ialah 1 tolak 2A. 1 tolak 4 so dapat negatif 3. Itu kita punya B. Okey, kalau awak tengok saya buat panjang. Tapi sebenarnya kalau untuk soalan ini, kalau awak dah dapat yang ini, awak boleh tekan kalkulator. Awak boleh tekan kalkulator. Tapi nak tekan kalkulator ni, awak kena ikut. Okey, saya buat cara ni awak tengok. Okey. Kalau siapa nak terus tekan kalkulator, sampai sini awak follow yang warna purple ni. Maksudnya awak akan jadikan dia, kita susun persamaan ini, awak kena tukarkan dia dalam bentuk yang ini dulu. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Lepas tu, 1, 2 tu awak susun macam ni. 5A tambah 3B sama dengan 1. Kita susun. Persamaan 2 kita jadi 2A tambah B sama dengan 1. Macam tu. Okey, awak susun. Ini persamaan 1 awak. Ini persamaan 2 awak. Awak dah susun balik. Dan awak tekan kalkulator. Awak tahu tak tekan kalkulator untuk mencari persamaan, untuk nilai, dua persamaan ini? Gunakan persamaan serentak. Tahu tak? Tahu tak? Tak. Tak Okey. Kalau tak, okey, awak tekan, tengok kalkulator awak. Sekejap kenapa saya tak boleh nak kecilkan ni? Okey. Okey, kalkulator. Tapi saya tunjuk ni kalkulator hitam. Kalkulator yang biasa, 570 Yang silver color tu, yang warna putih tu, nanti saya tengok. Yang warna putih. Ni sekarang saya cerita Casio 570 yang kebanyakan pelajar pakai yang warna hitam tu Sekejap ya. Okey ni. Okey, jap. Mana dia punya tadi? Okey. Okey, you tengok dekat sini. Kita ada 2 persamaan. So awak tekan mode sampai jumpa EQN. EQN nombor 1. Unknown dia awak letak 2. Selalunya kan kita buat ke kanan kan untuk cari, selalu kita akan tekan ni, you tekan bagi degree kalau nak cari kuadratik. Tapi ni saya nak buat kalau persamaan itu, kita nak carikan nilai persamaan serentak tanpa guna kalkulator. Atau nak semakkan kan. So EQN nombor 1, unknown nombor 2. Sebab kita ada 2 unknown. Dan awak kena susun dulu. Kalau sini A, bawah A. B, B. Dia susunan dia A, B, C dekat sebelah sana. So A1 ialah 5. Okay, sama dengan B1 awak ialah 3. Sama dengan C1 awak ialah 1. Sama dengan A2 awak ialah 2. Sama dengan B2 awak ialah 1. Sama dengan, dan C awak adalah 1. Sama dengan. Nampak? Awak dapat jawapannya ialah 2. 2 ni awak punya A. Sebab A yang awak letak mula-mula. A2, satu lagi ialah negatif 3. Terus dapat jawapan. Faham? Boleh? Okey tak? Boleh ikut? Boleh. Okey, soalan nombor 4 ni dapat jawapan tak? Siapa nak bagi jawapan nombor 4? Izol? Izol okey tak Izol? 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 Ya, cikgu. Okey tak? Boleh-boleh lah. Boleh-boleh lah. Okey. Nombor 4 ni kau dah siap belum? Belum. Belum? Okey. Cuba dulu. Cuba buat. Saya tak nak laju-laju tak, sebab tajuk ni wajib kamu kuasai. Semua orang mesti full mark.
Saya nak kertas 2 10 markah, kertas 1 dia biasanya ada 2 soalan 6 markah. So saya nak kamu wajib dapat 100%. Jadi siapa yang laju, siapa ada modul boleh teruskan tengok dekat muka surat yang lain. Kalau tak apa, saya tunggu. Saya akan buat satu-satu. Sebab sekarang saya dah saya guna prinsip baru. Sebab anggap pelajar adalah pelajar tadika yang perlu dipimpin satu-satu. Tapi tak boleh lah lambat sangat, nanti saya tinggal awak. Okey, Izul dah dapat bagi jawapan kat saya? Saya nak Izul punya jawapan. Cikgu, Ya. cikgu scroll ke bawah sikit. Scroll bawah sikit. Sekejap saya tak boleh gerak ni. Okey. Okey, cikgu masih. Sama. Okey tak? Dah, Izul dapat tak, Zul? Cepat. Aisyah dapat tak, Aisyah? Saya tengah cari B. Okey. Alamin okey tak? Boleh follow? Alamin? Alamin ada? Saya nampak ada tadi. Dia kata boleh tapi mic dia rosak. Oh, okey. Saya tak baca kau yang punya chat. Dia kata boleh Okey. Faiz dah masuk belum, Faiz? Faris. Faris tadi line tak okey. Faiz ada, Faiz? Faiz. Ada. Okey, dapat tak?
Okey, dah. Okey Aisyah, dapat Aisyah? Dapat cikgu. Dapat Okey, jawapan dia dah apa? Apa A, dapat? A, A sama dengan 2. A2. B sama dengan 5. Yes. Ada tak yang tak dapat? A2, B5. Ada tak yang tak dapat? Semua okey? Okey tak? Semua okey Okey. So kita tengok satu lagi. Okey, tengok yang ini. Cuba buat untuk kedua-dua soalan ini. Saya nak tengok yang ini nanti awak akan awak cuba dulu. Kalau tak okey saya akan tunjuk. Sebab soalan diakhiri dengan ungkapkan H dalam sebutan R. Maksudnya awak buat nanti awak mungkin dapat kecerunan ke kan, sebab you tengok sini X dia dalam huruf, Y dia you punya ni pun huruf. Jadi ini H per 2 adalah 1 per X kuasa 2. Dan Y tolak X adalah you punya paksi Y, nilainya adalah 5P. Jadi bila kamu masukkan nanti, last kali saya nak kamu buat jawapan H sama dengan. Cuba awak buat dua soalan ini, tengok boleh buat ke tidak. Tak okey awak kena tanya saya WhatsApp saya ke. Siapa tak okey boleh WhatsApp saya boleh guide awak. Okey. Okey, tak apa. Ada yang dah bagi tahu tak boleh gerak. Jadi, yang boleh gerak awak teruskan. Saya akan tunjuk dulu sebab soalan ni banyak ni. Ni soalan ni untuk tajuk ni memang banyak soalan. Jadi awak tengok dia kata X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Dia dah bagi dah persamaan dia adalah X kuasa, Allahu Akbar. Okey, sekejap Okey, jadi kalau awak tengok sini, persamaan dia ialah, persamaannya diberi X kuasa 2 per P. Tolak Y per Q sama dengan 1. Dengar tadi dia ada bagi gambar. Soalan ni tak ada bagi gambar. Tapi kita tengok apa ayat pada soalan ini ialah apabila graf garis lurus dilukis Y melawan X kuasa 2. Saya saja tak nak terang dulu, nak tengok awak boleh gerak ke tidak. Jadi bermaksud kalau dia ada graf, paksi Y dia ialah Y, paksi X dia adalah X kuasa 2. Macam tu. Jadi kita susun dulu kedudukan. Negatif Y per Q sama dengan 1 tolak X kuasa 2 per P. Saya nak Y. Jadi saya susun dulu negatif Y jadi Y per Q jadi positif. Jadi yang negatif tukar jadi positif. Yang positif jadi negatif. Soalan saya nak Y. Apa saya nak buat Izul? Saya kata dia kena jadi Y. Tapi saya ada Y per Q. Apa nak buat Izul?
Izul. Izul, apa nak buat? Izul? Izul tak ada suara ke? Dia WhatsApp. Sekejap Sebab saya bila share screen full ni, saya tak nampak awak kalau awak chat. Izul, okey tak Izul? Jawab. Izul jawab dalam WhatsApp pun okey. Saya nampak kau online. Y per Q sama dengan X kuasa 2 per P tolak 1. Saya nak Y. Apa nak buat? Buang Q tu ke? Macam mana nak buang Q? Apa nak buat? Darab. Ya, darab. Cakap je. Kalau salah tak mati pun. Darab Q. Jadi bila kita darab Q, kita dapat apa? YQ per Q. Sama dengan X kuasa 2Q per P. Tolak Q. Q habis. Dapatlah Y sama dengan X kuasa 2Q per P tolak Q. Jadi awak tengok soalan kata tadi, dia kata garis lurus tu akan Y melawan X kuasa 2. Y melawan X kuasa 2. So kita akan tentukan paksi Y kita ialah Y. Paksi X kita adalah X kuasa 2. M kita ambil semua. Ini dah ambil. Jadi M kita adalah Q per P. Dan C kita adalah negatif Q. Soalan kata kecerunan 2 pintasan Y5. Kecerunan 2 pintasan Y5. Pintasan Y adalah C. Jadi negatif Q sama dengan 5. Maka Q kita negatif 5. M kita 2. M 2. Q negatif 5 per P. Jadi P kita negatif 5 per 2. Boleh? Okey, boleh nampak nak jawab soalan ni? Jadi, kalau awak tengok soalan tadi, kita punya XY bergantung berpandukan pada graf. Tengok paksi Y-nya apa. Tapi soalan ini tak ada graf. So, kita tengok dekat mana? Tengok ayat. Y melawan. Maksudnya paksi Y-nya Y. Paksi X-nya adalah X kuasa 2. Begitu. Boleh? Boleh cuba soalan nombor 6? Boleh cikgu. Okey, cuba soalan nombor 6.
Okey, saya tunjuk lagi. Tak apa sebab ada yang mungkin dah belajar atau yang cepat. Okey, siapa yang lambat sikit tak apa. Awak jangan risau. Kalau awak tak nak bersuara tak apa, awak WhatsApp je saya supaya saya tahu. Jadi dah ada yang WhatsApp, dia kata tak boleh nak jawab. So saya terang soalan nombor 6 Dia kata pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ini. Ini persamaan dia. Okey, ini persamaan dia. Jadi dia kata dekat sini, kalau awak tengok paksi Y kita, nampak? Kalau dia tak ada graf, kamu kena tengok ayat dekat sini. Y tolak X melawan 1/X kuasa 2. Bermaksud Y awak kena jadi Y tolak X. Asal-asal dia Y. Dia kata kena jadi tolak X. Jadi awak tolak X lah. Jadi semua X tambah R per X kuasa 2 ni kita akan tolakkan dengan X. Okey, kita akan tolakkan dia dengan X. Jadi apa yang awak dapat dekat sini, semua persamaan dekat situ kena ubah, dia akan jadi tolak dengan X. Jadi kalau awak tengok, ni sebelah kiri tolak X, sebelah kanan pun kita tolak dengan X. Macam tu. Jadi you dapat Y tolak X sama dengan X tolak X habis R per X kuasa 2. Jadi, kalau awak sampai sini, kita tuliskan apakah paksi Y kita. Okey, awak tengok paksi Y kita ialah Y tolak X. Paksi X kita ialah 1 per X kuasa 2. Jadi M kita ialah R. C kita tak ada, C kita kosong. Jadi kalau awak tengok dekat soalan ini sampai sini, okey, soalan bukan nak cari macam tadi, tetapi dia suruh kita ungkapkan H dalam sebutan R. Jadi awak tengok H per 2 adalah 1 per X kuasa 2. 5P adalah Y tolak X. Jadi sebenarnya untuk soalan ini awak tak payah buat yang warna biru ni pun tak apa. Untuk soalan ini, okey, jadi sebenarnya tak kisah pun kalau awak buat pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya tak payah pun tak apa. Sebab kita bukan nak cari kecerunan ke apa semua. So kita ambil nilai ini, H per 2 adalah X. Y tolak X kita adalah 5P. So sini jadi 5P sama dengan R. 1 per X kuasa 2 kita adalah H per 2. Gantikan macam tu. Soalan nak H. Okey, jadi awak dapat di sini 5P sama dengan HR per 2. So, you dapat HR sama dengan 10P. Soalan nak H. Susun. H sama dengan 10P per R. Nampak? Siapa dapat yang ini? Siapa dapat soalan nombor 6? Ada yang dapat? Tak ada? Okey, ada soalan? Respon sikit. Cikgu, Ya. saya tak dapat yang kenapa R darab dengan H over 2. Kenapa? Ni. Ini sebab awak punya X 1 per X kuasa 2 kan paksi X awak kan? Betul? Ini kan X awak. X awak kat sini adalah H per 2. So kita substitute saja. Y tolak X, you punya 5P. 1 per X kuasa 2 adalah H per 2. Jadi 1 per X kuasa 2 tu kan kat sebelah R. Nampak tak? Tak nampak? Belum nampak? Respon sikit. Saya padam balik. Okey, awak tengok. Sekarang ni kita ambil koordinat dia. Koordinat kita H per 2 ini adalah 1 per X kuasa 2. 5 per P adalah Y tolak X. Jadi saya substitute. Y tolak X adalah 5P sama dengan R. 1 per X kuasa 2. Ini R per X kuasa 2 maksudnya R 1 per X kuasa 2 lah. Jadi 1 per X kuasa 2 saya adalah H per 2. Macam tu. Faham tak? Oh, faham cikgu. Okay, good. Okay, teruskan. Dah? Boleh? Tadi ada yang WhatsApp.
Okey. Boleh saya teruskan? Saya teruskan? Okey, sekarang soalan nombor 7. Cuba boleh gerak tak soalan nombor 7 ni? Nombor 7 ni macam yang tadi, macam biasa. Cuba buat nombor 7. Okey, jap. Tadi ada yang kata tak boleh gerak. Okey dah, Alhamdulillah. Okey, good. Okey, try nombor 7 Saya tinggal awak 2 minit sekejap Okey, boleh nombor 7? Okey tak? Boleh cikgu. Boleh okey. Tajuk ni, pelajar lemah pun mesti kena okey tajuk ni. Macam tu. Tajuk ni best. Nanti kalau kita belajar kertas 2, yang graf lagi best. Izal okey tak? Tak jawab WhatsApp saya. Izal okey tak? Akram okey Akram? Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah.
Okay, siapa nak bagi jawapan nombor 7? Okey, kalau tak saya tanyalah. Aina Safia. Aina? Okey tak nombor 7? Apa jawapan Aina nombor 7? Dah dapat dah? Tak dapat lagi cikgu. Tak dapat lagi. Tapi boleh gerak tak? Geraklah sikit. Okey, Aina cuba cerita kat saya. Soalan ni Y sama dengan P X kuasa 2 tambah QX. Apa Aina kena step pertama Aina buat apa? Y tu gantikan dengan YX. Y Jadi per X. jadi apa buat? Jadi Aina buat apa? Y per X sama dengan PX kuasa 2 tambah QX. Jadi Lepas tu letak X dekat jadi PX kuasa 2 per X dengan QX per X. okey. So jadi macam ni, betul? Dapat ini? Dapat. Okey, good. Sampai sini awak dah dapat 1 markah dah. Okey. Jadi sekarang awak tengok soalan nak nilai P dengan nilai Q. Jadi sampai sini nak mudah, ambil macam tadi buat persamaan serentak. Ambil 29. Okey, you ingat X kita 2, X kita ni 2, 9 adalah Y per X. So 9 sama dengan P, X kita 2 tambah Q. Macam tu. Satu lagi ambil Y kita, ni X, ini Y. So, Y per X. Jadi Y per X kita ialah 1 sama dengan P, 6 tambah Q. Buatlah persamaan serentak. Boleh? Okey? Ada orang nak tanya apa-apa? Boleh tak yang ini? Dapat Dapat cikgu. Okey, good. Nasiblah ada Nabila bersuara ya, Nabila. Lain senyap je. Okey. Ya. Kenapa tak kira gradient tu kan? Kenapa tak kira gradient? Boleh. Kalau awak nak kira gradient pun boleh. Kan saya kata tadi dia dah macam-macam cara. Jadi kat sini awak nak buat gradient. Gradient awak MP kan? Buatlah. Jadi M kita, P kita adalah gradient 9 tolak 1 per 2 tolak 6 pun boleh. Sampai dapat sini, dapat gradient, masuk dekat P. Nak cari Q, masukkan salah satu titik. Betul? Boleh. Kalau awak guna persamaan serentak, yang sekarang yang ini tadi, persamaan 1, persamaan 2, awak terus dapat nilai P dengan Q. Kalau awak buat macam ni, boleh awak dapat P, dah dapat P. Contoh kan dekat sini awak dapat dia punya P. Jadi awak akan dapat di sini 9 tolak 1, 2 tolak 6. Jadi awak dapat 8, negatif 4. So dapat P kamu ialah negatif 2, betul? Dapat P negatif 2 jadi Y per X. P kamu negatif 2X tambah Q. Nak cari Q, masukkan titik ini boleh, titik ini boleh, tak kisah. Masukkan 29 contohnya. So masuk 29 maksudnya 9 sama dengan negatif 2, 2 tambah Q. Dapatlah Q. Nak masuk titik 61 pun boleh. Dua-dua cara boleh. Nak guna simultaneous, yang atas ni saya tunjuk tadi. Okey, ini awak selesaikan, tekan kalkulator pun boleh. Ataupun awak nak guna cara yang bawah dalam petak ni pun boleh. Faham? Faham cikgu, thank you. Okey, good. Okay, next. Kita try soalan nombor 8. Sebab awak tengok ini semua soalan-soalan SPM. Dia, tajuk ni sangat mudah. Ni kita dah habis dah untuk bentuk kertas 1. Kertas 2 nanti lagi senang. Minggu depan kita buat kertas 2. Kertas 2 minggu depan pastikan ada kertas graf. Kita akan buat dan pastikan 10 markah. Hari ni saya nak kejar untuk 6 markah. Sebab biasanya kertas 2 ni ada 2 soalan, markah dia 3-3. Macam tu. Ataupun 1 soalan markah 4. Okay, buat nombor 8. Okay, Akram, good. Teruskan, Akram. Okay, good. Siapa yang dah siap boleh hantar jawapan kat saya pun okay. Zaim?
Zaim ada tak? Zaim tak ada Hafiz dah masuk belum Hafiz? Dah, Ego. Dah Okay. Okay, next class kita akan mula lewat sikit lah. Mungkin kita mula lewat sikit dalam 3.30. Sebab ada kawan dia clash kelas. Kalau tak kesian dia tertinggal banyak sangat. So next kita akan mula 3.30, 5.30 macam tu. Jadi bolehlah tidur ya tengah hari sekejap. Cikgu, Ya. yang nombor 8, saya start yang K dengan H. Macam mana nak cari? Okay. Jadi soalan nombor 8 ni. Okay. Kalau awak tengok sini. Okay, jap. Okay. Soalan nombor 8 kita tengok persamaan kita Y per X. Okay. Dia kata Y. Jadi Y per X sama dengan 6X per X tolak X kuasa 2 per X. Jadi kita dapat Y per X sama dengan 6 tolak X. Macam tu. Jadi kalau kita tengok kat sini sangat mudah sebenarnya. Ganti je nilai. Ganti nilai dapatlah K. Ini awak punya X. Ini awak punya Y per X. Jadi Y per X awak ialah K sama dengan 6 tolak 2. Dapat K jawapan 4. Satu lagi, ini X awak, ini Y per X. Y per X awak 3, 6 tolak X. Tolak 6 tolak H. Macam tu. Jadi awak dapat ni negatif H sama dengan negatif 3. Jadi H sama dengan 3 dah. Lagi mudah. Ganti saja nilai. Okey. Okey Nabila? Okey, cikgu. Okey. Jadi awak nampak tak? Ada kadang-kadang kita kena buat simultaneous. Kalau yang simultaneous ni ada dua pilihan. Nak buat macam ni ke, macam ni ke. Yang ni macam pening tadi. Sebenarnya lah gantikan je. Tak payahlah nak cari kecerunan. Kalau kamu cari kecerunan semua jadi panjang. Sebab tu AdMath ni awak kena banyakkan latihan supaya awak tahu. Kalau tidak, kalau awak tak biasa buat latihan, tak banyak buat, awak cuma tahu, oh macam ni cari kecerunan. Kamu pun buat kecerunan negatif 1, awak buatlah K tolak 3 per 2 tolak H dapat 1 dari persamaan. Lepas tu buat lagi untuk cari C, panjang berjela. Faham? Okay? So, inilah dia bentuk soalan. Okay? Boleh? Siapa yang nak tanya lagi nombor 8? Kalau tak saya nak teruskan. Ada lagi yang masih stuck di nombor 8? Tak ada Okey, kalau tak ada kita teruskan. Saya akan buat banyak untuk soalan tajuk ini Okey, kita tengok ini dalam log. Okey, yang log ni kamu tengok saya tunjuk. Okey. Dia tak kisah pun keluar log ke, keluar pecahan ke, keluar set ke, tak kisah pun. Okey, tengok soalan dia Y. Okey, Y per K X kuasa 4. Okey, awak tengok soalan kata apa? Soalan kata di sini, suruh jadi log Y. Dia penting tengok paksi Y awak. Ataupun ayat plot apa? Melawan apa? Yang plot tu lah you punya paksi Y. Jadi kat sini, Y awak jadi log Y. Jadi kalau log Y bermakna sini jadi log. Okey, asal 10. Sebelah sini pun akan jadi log asal 10. Dia K. K dengan X dia guna operasi darab. Maka kamu kena tambah log X kuasa 4. Kuasa bawa ke depan. Macam itu. Faham? Boleh kot? Jadi kita balik semula pada soalan log. Okey. Sampai sini. Soalan kata cari nilai log K. Jadi kalau awak tengok kat sini, dia nak log K. Okey, pertama soalan kata tukarkan persamaan. Okey, dah jawab dah soalan A. Ini awak soalan A. Soalan B dia kata Raja menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh memplot log Y melawan log X. Okey, dia suruh kamu cari nilai log K dan nilai H. Okey, jadi tengok nilai log K. Nilai log K kat sini pentingnya buat Y ialah log Y asal 10. X adalah log X asal 10. Maksudnya M kita berapa? M kita 4. Ya, M kita ialah 4. Dan C kita ialah log K. Soalan tanya log K. Jadi soalan yang pertama, log K asal 10 ialah C. Berapa C kita?
Siapa nampak? Apa C kita? 3. Ya, C kita ialah 3. C is your y-intercept. Kalau soalan tanya K, awak kena tekan shift lock 3. Kalau soalan tanya K, you tekan calculator, okay, shift lock 3. Itu kalau dia tanya lock K. Dia tanya K. You tekan shift lock 3. Tu dia. So, kalau dia tanya K, jawapannya 1000. Kalau dia tanya K lah. Tapi soalan tanya log K. Yang kedua, dia tanya H. Kan? Apakah H? H ni pasal kecerunan. Kecerunan kita ialah 4. So, kecerunan adalah H tolak 3 per 2 tolak 0 sama dengan 4. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kita cari soalan log. Kita cuba cari satu lagi soalan log. Tapi log ni dia tak banyak soalan sebenarnya. Sebab dia jarang lah keluar untuk log ni. Sebab kenapa? Sebenarnya log ni bila tajuk ni kalau dia keluar log dia jadi mudah sebenarnya. Okey, kita tengok soalan. Okey, sebab saya baru terang log jadi saya nak buat soalan log. Kita tengok soalan ni. Nanti kita patah balik sebab ada lagi soalan-soalan yang saya nak bincangkan. Okey. Bukan. Nah, ni. Yes. Ni. Okey, buat nombor 18. Try 18. Kakak, tolong tutup di bawah kejap. Tak ada. Adik mana adik? Tolong cari. Mana sempat. Dah. Okey tak? Boleh? Sedap je bau. Apa ni?
Ni mesti. Okey, siapa yang okey hantar jawapan? Okey. Dapat tak? Tak ada orang lagi share. Siapa dapat terus share kat saya nak tengok ada yang dah dapat ke belum. Faiz, dapat tak Faiz? Faiz? Cikgu. Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Okey. Akram? Tak dapat, cikgu. Tak dapat. Okey. Siapa lagi? Nabila? Nabila Tak, cikgu. Tak lagi. Okey, senyap je masing-masing. Okey Tengok dia kata pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 1000. Okey, 1000 P X kuasa P kuasa X. Okey. Dengan keadaan P ialah pemalar, Raja menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log Y melawan X. Jadi maksudnya kamu kena ubah persamaan tadi Y. Jadi awak kena ubah dia jadi log Y. Sebab dia Y, sini jadi log Y. So log Y. Log Y sama dengan log, sama dengan yang tadi, 1000 dengan PX tu, P kuasa X, dia menggunakan operasi darab. Jadi saya buat kat sini 1000. Okey. Ni 10 tambah log P10, dia kuasa X. Kuasa X ni kita terus tarik ke depan. Macam tu. Okey. Jadi, awak terus tengok log Y 10 sama dengan log. Kalau awak tekan log 1000 asal 10, awak terus dapat jawapan. Ataupun, awak tekan sekarang log 1000. Tekan kalkulator. Log 1000. Dapat apa jawapannya? 3. Dia ni ataupun dia sama juga dengan 10 kuasa 3. Kan? Jadi 3 bawa ke depan 10, 10, 1. Jadi tak nak buat macam ni, yang macam saya buat ni tak nak, tak apa. Awak ni jangan buat yang macam ni. Awak tekan je kalkulator log 1000. Okey, sebab dia ada nilai. So log 1000 jawapannya ialah 3. Okey, tambah X log P asal 10. Soalan suruh ungkapkan. Jadi dah settle soalan A. Ini awak punya soalan A. Manakala soalan B awak? Assalamualaikum cikgu. Okey, soalan B awak dia nak H dan dengan nilai P. Jadi kalau awak tengok kat sini dia nak nilai H. H awak ambil, mula-mula kita kena ambil untuk cari P dulu.
Baru awak boleh cari H. Nak mudah awak gunakan kat situ sebab dekat sini awak buat y awak ialah log y. X awak ialah X, M awak adalah log P dan C awak ialah 3. Okey, dia ada dua cara. Awak tengok saya tunjuk satu cara. Satu cara saya ambil titik 1, 1. Di mana ini X, ini log Y. Jadi log Y awak 1 sama dengan, saya masuk dekat persamaan yang saya dapat ni 1 sama dengan 3 tambah, awak tengok X. X kita ialah 1 juga. Okey, log P. Macam tu. Okey, so awak dapat dekat sini log P sama dengan 1 tolak 3 ialah negatif 2. So awak tekan kalkulator shift log negatif, shift log pula. Tekan, sorry. Awak nak P, jadi awak tekan shift log negatif 2. Okey, tekan kalkulator. Shift log negatif 2. Dapat berapa P? Berapa? Berapa? Shift log negatif 2. 1/100. Ya, 1/100. Itu awak punya P. Okey, ini satu cara. Jadi dah siap kat sini, awak masukkan. Jadi persamaan kita, kamu akan dapat log Y asas 3 sama dengan 3 tambah X 1/100. Okey, sekarang kita nak P. Apa P? Nak P pula. Nak H. H belum dapat kan? H. Masukkan pula. X kita dan H kita. Jadi log Y kita, H sama dengan 3. X kita ialah 0. Maka awak dapat jawapan H-nya ialah 3. So, ni X kosong darab 1/100 kosong lah. Jadi awak dapat H sama dengan 3. Macam tu. Itu satu cara. Satu lagi cara, awak boleh cari kecerunan. Awak tengok. Satu lagi cara, awak tengok di sini, you punya kecerunan adalah log P. Kan? Awak tengok saya gunakan warna hijau kat tepi ni. Okey, kecerunan awak log P. Jadi awak buat log P sama dengan kecerunan. Kecerunan dekat sini kalau awak tengok, tak boleh. Yang ni tak boleh. Sebab awak, kenapa saya kata tak boleh? Kecerunan dia dalam sebutan log P. Kat sini H tak dapat lagi. Jadi awak tak boleh buat macam tu. Jadi yang boleh sebenarnya awak buat yang ini. Awak nampak tak? Kat sini kosong H. Bermakna H adalah awak punya C. So awak ambillah di sini. Kan? Ini C. So H kamu terus dapat 3. Dah dapat H3, awak masukkan balik. Dapat H, you tahu nilai H. Lepas tu tengok kecerunan. Okey, ingat satu cara warna merah, yang satu lagi cara hijau. Jadi, kecerunan kita, H kita 3. 3 tolak 1 per 0 tolak 1. Kecerunan. Sama dengan log P. 3 tolak 1, 2. 2 bagi negatif 2 sama dengan log P. Maka P dapat 1/100. So nak guna cara hijau ini lebih mudah. Jadi maksudnya awak kena pandai nak sesuaikan. Mana satu soalan? Maksudnya awak sampai sini, ni soalan A, dah sampai yang sebelah sini. Untuk jawab B awak boleh guna cara merah, awak juga boleh guna cara yang hijau. So salah satu awak boleh gunakan. Mana-mana pun boleh. Okey. Ada soalan? Boleh? Okey, dah. Cikgu yang dia cakap AY sama dengan 100 PS tu. Oh, ni silap ni. Itu yang korang confuse Dia 1000. Sebab dia kata ungkapkan persamaan ini dalam bentuk linear. Tak. Tu. Okey. Saya tak baca yang soalan tu. Ini silap ni. Dia bukan 100. Tak boleh 100. 1000 lah sebab soalan ke atas 1000. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Try buat soalan nombor 19.
try nombor 19. Ni. Ya. Kejap sangat. Okey. Mungkin nak bercakap Allahu Akbar, banyaknya kes hari ni. 19,000. Matrikulasi di rumah. Anak saya matrikulasi di rumah, anak saya kata. Nanti kakak Faiz pun asasi di rumah. Belajar kat mana? Belajar di Kolej Matrikulasi Selangor. Di mana? Di rumah. Bilik nombor berapa? Dia kena bersyukur. Sebenarnya apa yang Allah bagi pun awak kena bersyukur. Saya cakap dekat anak saya, bersyukurlah. Kalau tak, masa ni dia kena kalut dekat kolej, balik bagi kelas, nak masuk baju, nak pergi kantin, nak makan. Tapi cumanya tak ada live itulah kan. Tapi kat rumah, semua dah siap. Maksudnya boleh fokus belajar. Cuma live di kolej tu tak ada. Yalah tak apalah, dulu dah 5 tahun duduk asrama, cukup lah. Jadi ni belajar setahun kat rumah. Bagi buat betul-betul. Ada yang pelajar asrama tak dalam ni? Alamin duduk asrama pelajar asrama dia ada kadang-kadang bila dah lama kat rumah dia rindu kat asrama pula kan. Anak saya yang seorang duk sibuk cerita dewan makan lah apalah. Bila kat rumah ingat asrama, bila kat asrama ingat rumah. Okey, nombor 19. Alamin, okey tak awak? Kalau awak WhatsApp saya Alamin, kalau okey kalau tak okey ke ada chat kat saya. Tengok chat mana dia. Ada tak? Ada siapa-siapa chat? Tak ada. Okey. Good. Tak okey bagi tahu ya. Ada berapa ni? Okey, good. Mana tadi? Okey, siapa dah dapat? Share dekat saya. Izul okey tak Izul? Okey, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Dah dapat Okey. Okey, ada yang share jawapan dah. Okey. Okey. Why? Okey. Sekejap. Okey, betul. Good Nabila. Ada lagi tak siapa yang nak hantar jawapan? Okey, bagus Nabila, betul. Okey Nabila, awak boleh cuba soalan nombor 20 Nabila? Faiz, okey tak Faiz? Faiz. Okey. Okey tak? Okey Kakak Dina mana? Panggil dia. Adik, jap adik. Mejap. Sini. Baca WhatsApp. Adik baca WhatsApp Nampak.
Mika ada kelas Mika Dina. Dina baca WhatsApp, Umi WhatsApp. Okey. Okey. Okey Nabila. Akram, aku tak sempat baca, kau dah delete. Alamin, boleh hantar jawapan kat saya? Aisyah? Aisyah? Boleh cikgu. Okey, hantar kat saya. Irna ada Irna. Zeti hantar kat saya. Saya nak tengok jawapan. Alamin hantar kat saya. Okey, yang angkat tangan tu kenapa Tak faham ke apa? Okey. Okey, good. Betul Aisyah. Okey. Akram, kau tadi nak hantar kau padam. Padam balik, tak sempat saya baca. Faiz, okey tak Faiz? Okey. Okey. Okey, siapa yang tak dapat nombor 19 angkat tangan? Nombor 19 ni saya bagi jawapan. 19, okey ada yang angkat tangan dah. Okey, ungkapkan persamaan, dia nak persamaan ini. Okey, X, Y sama dengan 4X tolak 2X kuasa 3. Dia suruh jadi Y. Jadi, saya kena buang X. Cara buang X, saya bahagi X. Saya bahagi X, saya bahagi X. So, saya dapat Y sama dengan 4 tolak 2X kuasa 2. Macam tu. Dah. Soalan kata ungkapkan, dah settle soalan A. Soalan B, dia kata nyatakan kecerunan PQ. Kecerunan PQ, kecerunannya adalah negatif 2. Dah. Selesai. Dan yang kedua, dia tanya koordinat P. Koordinat P adalah y-intercept awak. Koordinat P adalah you punya C. Dia tanya koordinat, bukan nilai. So, bila koordinat y-intercept, so x-nya 0, y-nya 4. Macam tu saja. Boleh Okey, ni soalan ni dia nak ungkapkan. Okey, awak tengok. Yang ni dia berbeza tadi. Ni tengok balik. Ini tadi persamaan bukan linear, kita jadikan linear. Kali ni dia suruh ungkapkan y dalam sebutan x, maksudnya terbalik. Jadi apa yang perlu awak buat, tengok dulu persamaan ini. Y tolak x adalah paksi y awak. Persamaan adalah y equals to mx plus c. So, y kamu adalah y tolak x. Sama dengan m. Apakah m? Cari dulu m dekat sini. So, m kita adalah guna formula negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. So, kita dapat 3. So, y tolak x 3. X kita adalah x kuasa 2. Tambah C kita adalah 6. Okey, ini persamaan dia. Okey, tapi soalan nak Y. Tadi saya ada terperasan ada yang sampai sini. Kan Nabila tengok sampai sini je kan, tak silap saya awak buat. Dia nak Y. So bila dia nak Y akan jadi 3X kuasa 2 tambah 6
tolak X jadi tambah X. Jadi persamaan ini terbalik. Tadi daripada tak linear pergi ke linear. Kali ini daripada linear pergi ke tak linear. Kenapa tak linear? Ini persamaan kuadratik. Faham? So kita terbalik daripada apa yang saya dah ajar lagi tadi untuk soalan nombor 20. Faham? Boleh? Boleh ikut? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Azan. Okey, saya bagi soalan. Pecah. Nombor 17. Nombor 17. Kak ajar ke? Tak apa. Diam je. Tempat cikgu Air tak azan. Allah. Boleh. Okey, ada yang dah dapat dah nombor 17? Sebab ini bentuk pecahan, jadi saya kena tunjuk dulu nombor 17 ni. Maksudnya kena nak suruh awak buat. Ini jawapan yang sepatut awak dapat. Kalau tak dapat, bagi tahu. Wei, Mikael. Fokus. Cikgu, tak Ya, dapat cikgu. tak dapat Okey. So, you tengok dekat sini dia PY. Jadi, sekarang ni kemahiran yang sangat penting kamu kena tahu ialah cara nak linearkan persamaan.
Jadi awak tengok dia jadi 1 per Y. Bermakna saya kena bahagi P. P bagi P supaya atas jadi 1. Bila bahagi P, semua saya kena bahagi dengan P. So, persamaan saya 1 per Y sama dengan 1 per P tolak Q per X kuasa 2 P. Okey, sekarang kita tengok. Paksi Y. Y kita ialah 1 per Y. Kita ambil. Paksi X kita adalah 1 per X kuasa 2. Dekat Q ni sebenarnya ada nombor 1. Macam tu. Bermakna M kamu adalah negatif Q per P. Itu M awak. Okey, dan C awak ialah, C awak kita ambil lah. C awak di situ adalah 1 per P. Okey, C-nya ialah 1 per P. Okey, settle kat situ. Okey, sekarang kita tengok. Dia minta kamu cari nilai P dengan Q. C, 2 ni adalah Y-intercept. 2 ni awak punya pintasan paksi Y. Okey, 2 ni you punya Y-intercept. Jadi C awak, jadi 2 sama dengan 1 per P. Macam tu. Jadi, P awak sama dengan 1 per 2. Kemudian kita ambil M. M, kecerunan. Kecerunan kita buat. Formula kecerunan 6. So titik kat sini adalah 0, 2. Kecerunan 6 tolak 2 per 5 tolak 0. Sama dengan negatif Q per P. P kita 1 per 2. Macam tu. So awak selesaikan 6 tolak 2. Sini 4 per 5. Sama dengan negatif Q per 1 per 2. So, you selesaikan, you akan dapat negatif Q sama dengan 4 per 5. Awak darab dengan 1 per 2. You dapatlah negatif ini dapat 2 per 5. Jadi, Q sama dengan negatif 2 per 5. Faham? Boleh? Saya tunjuk satu-satu ni. Boleh. Cuma kat sini, pelajar akan tak perasan. Dia dia confuse antara X dengan M. Jadi kalau dia Q per P, X kuasa 2 ada negatif. Kalau X kita ialah 1 per X kuasa 2, M ambil semua. Kecuali yang kita dah ambil. Kita dah ambil 1 per X kuasa 2. Maka M kita negatif Q per P. Macam tu. Faham? Boleh ya? Saya rasa dah ada satu soalan ni yang saya perlu bincangkan. Okey, ni pun tak ada apa-apa. You tengok, dia ni pun masih sama. Soalan ini, kita tengok yang ini. Okey, ini satu soalan. You tengok, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y per X. P X kuasa 2 tolak QX dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Rajah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot hubungan dan persamaan itu. Jadi awak tengok kat sini awak nampak tak? Dia guna Y besar. Ini sebenarnya persamaan ini dia gunakan Y besar. Apa maksud Y besar? Dekat situ itu kita tak tahu dia jadi apa. Ini sebenarnya dia Y besar. Ini sebenarnya X besar. Jadi kalau awak tengok persamaan ini, dia Y per X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Jadi yang pertama kita tengok. Persamaan yang saya bulatkan kena jadikan X-nya ialah X. Okey, jadi bila X-nya X, saya akan bahagikan dengan X. Okey, saya bahagi X, saya bahagi X, saya bahagi X. Jadi saya dapat Y per X kuasa 2 sama dengan PX tolak Q. Jadi ini bererti graf yang pertama paksi Y-nya akan jadi Y per X kuasa 2. Okey. Dan kemudian persamaan yang sama Y per X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Kita punya panduan dekat sini ambil tengok Y-nya. Y-nya kena jadi Y per X kuasa 3. Bermakna saya kena bahagi X kuasa 2. Bahagi X kuasa 2, bahagi X kuasa 2. Saya dapat Y per X kuasa 3 sama dengan P tolak Q per X. Tu dia.
Jadi soalan kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Dia nak kamu buat ungkapkan P dalam sebutan Q. Ini satu persamaan, yang ini satu persamaan. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, apa yang perlu kamu buat adalah kita akan bandingkan. You tengok, awak ada Y per X kuasa 2 sama dengan PX, okay? PX tolak Q. Dan satu lagi persamaan yang awak ada adalah Y per X kuasa 3, okay, sama dengan P tolak Q per X. Dua persamaan ini. Jadi apa yang perlu awak buat, kita akan tengok kita punya C kita. Tengok sini, jap saya tengok balik saya punya betul tak ni. Y per X kuasa 2. Saya bagi X. Kau? Okey, ni X kuasa 2. Ni X kuasa 3 betul. P per Q X betul. Y per X kuasa... Okey, so you tengok kat sini. Apa yang perlu kamu buat dekat sini, kita akan bandingkan antara dua ni. Kita akan tengok antara dua ni. Yang satu, kita tengok kita punya C. Awak tengok, ni C kita. Untuk persamaan kita, C kita P sama dengan K tambah 3. Kan? P sama dengan K tambah 3. Okey, soalan dia nak P dalam sebutan Q tau. Yang ini, kita tengok negatif Q is your y-intercept. Jadi negatif Q sama dengan negatif 6K. Nampak? Awak nampak tak? Awak nampak tak apa yang saya nak masukkan ni? You tengok C kita sama dengan ini. Ini C kita P sama dengan ini. Sebab kita nak buat perbandingan dekat sini. Okey. Okey, kemudian apa yang perlu buat dekat sini? Kita substitute. Soalan nak P dalam sebutan Q. Jadi, P sama dengan K. Apa K? K kita adalah Q per 6. K kita adalah Q per 6 tambah 3. So, inilah jawapan awak. Nampak? Dekat sini, satu persamaan kena ubah jadi dua bentuk linear. Kemudian kita akan buat perbandingan. So, kita akan buat perbandingan pada nilai C. Okey, tengok betul-betul. Dan Salil, patut awak boleh fahamkan. Tak okey, awak boleh tanya. Ada satu lagi soalan yang perlu saya terangkan. Yang lain dah soalan biasa dah. Okey tak? Nampak tak? Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Ya Allah, senyapnya manusia dalam ni. Ke tak ada orang dah? Tak ada cikgu. Okey boleh Ada soalan tak? Okey, last saya tanya, ada soalan tak untuk soalan ni? Tak ada Okey, kita tengok satu lagi soalan. Kita tengok lagi satu soalan, nombor 13. Soalan nombor 13. Okey, kita tengok di sini. Soalan nombor 13 ni, kamu tengok. Okey, dia bagi macam ni. You tengok saya besarkan. Ni lain sikit soalan dia. Okey, dia kata graf A ialah Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 5. Jadi, dekat sini, kamu tak kata lagi dia ni linear ataupun tidak. Tapi sebab kita dah nampak dia adalah persamaan kuadratik. So, dia bukan linear. Jadi, awak tahu Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 5. Maksudnya dekat sini 5. Okey. Rajah B menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh apabila, dia kata, apabila graf yang kuadratik ini kita linearkan jadi sebelah. Okey, selalunya kita akan tengok paksi Y jadi apa, paksi X jadi apa. Tapi kuadratiknya Y, ini kan X kan? Tapi sini Y besar, X besar. Maksudnya kita tak tahu dia nak jadi apa. Sebab dia tak bagi panduan. Kalau macam soalan nombor 14, kita tahu Y-nya kena jadi Y kuasa 2 per X. So, untuk soalan ini, kamu tengok persamaan yang diberi adalah Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 5. Jadi, awak rasa siapa boleh nampak? Apakah panduan yang saya boleh gunakan untuk linearkan persamaan ini?
Persamaan dia kuadratik ini, linearnya jadi yang ini. Tapi saya tak tahu nak buat apa dengan Y sebab dia tak bagi tahu. Dia buat Y besar dengan X besar. Takkan nak tukar je huruf besar. Jadi apa yang awak nampak dekat sini panduannya? Siapa nampak? Sini, ini persamaan dia. Bila dia dilinearkan, jadi ini. Apakah yang awak nampak sebagai panduan kat sini? Siapa tahu? Cuba. Ada tak? Okey tak? Tak ada? Cuba tengok betul-betul. Sini, ini persamaan kuadratik. Persamaannya yang ini. Bila jadi linear, dia jadi macam kat sebelah. Apakah awak rasa yang boleh jadikan maklumat dekat linear ni? Apa info yang ada dekat sini? Saya teka cikgu. Tak apa, teka-teka. Keturunan dia dengan pintasan Y dia terbalik. Okey. Kecerunan dengan pintasan Y terbalik. Okey, sekarang awak tengok dia macam ni. Apa yang saya nak awak tengok, ini dari sini dia pergi sini. Sekarang saya nak awak tengok dekat linear ni, apakah yang boleh jadi panduan? Tengok dekat linear je. Jangan tengok kat kuadratik. Dekat linear ni, apakah panduan ada kat sini? Apa? Pintasan tu ke cikgu? Ya, pintasan. Pintasannya berapa? -3. Ya, macam mana persamaan ini boleh jadikan dia -3 sebagai persamaan pintasan? Apa kita nak buat dengan persamaan ini? Supaya C kita -3. Apa kita nak buat? Siapa nak respon? Kita bahagi X kuasa 2 ke? Ya, betul. Kita akan bahagi dengan X kuasa 2. Bila kita bahagi X kuasa 2, kita dapat Y per X kuasa 2 sama dengan -3 tambah 5 per X kuasa 2. Nampak tak? Jadi, kali ini dia punya persamaan, dia linearkan dengan memberi panduan kamu pada Y-intercept. Ini soalan SPM 2006. Dan soalan kata kat sini, ungkapkan dalam sebutan ni. So, inilah jawapan dia. Ni je. Tapi pelajar tak nampak. Dia cari, apa benda ni Y-nya? Y besar, X ni X besar. Apa nak buat? Tak ada pun panduan. Tapi panduannya pada paksi Y-intercept dia. Pintasan paksi Y. Iaitu nilai C. So, bila kita nak jadikan persamaan kuadratik supaya C-nya jadi -3, maka kita kena buang huruf X yang ada pada -3. Maka kita akan bahagikan dengan X kuasa 2. Faham? Clear? Faham cikgu. Boleh Okey. So, habis dah kertas 1. Saya dah bincang semaksimumnya. Ada beberapa soalan saja lagi yang belum buat. So, awak boleh jadikan dia sebagai latihan awak untuk lebih kukuhkan kertas 1. So, untuk next class, kita akan tengok kertas 2. Kita buat kertas 2 maksudnya habis dah tajuk ini. Kertas 2 ni akan ada 10 markah. Jadi, ini bentuk kertas 2. Saya nak semua orang kena ada kertas graf dan pembaris panjang. Kalau siapa tak ada kertas graf pun tak apalah. Tak payah keluar nak pergi beli. Nanti awak tengok je apa yang saya tunjuk. Sebab sekarang kes terlampau tinggi, takut saya tengok. Okay, so saya stop dekat sini. Kita jumpa minggu depan. Tapi minggu depan kita akan mula pukul 3.30. Sebab kesian kawan ada clash dengan tuition dia. Boleh Okay? Boleh cikgu. Okay, so jumpa next class. Saya tak ada pembaris cikgu. Tak ada pembaris, tak apa. Pakai je jari. Kan? Pakai jari kau tu. Kan tegak. Boleh je. Pensel ada pensel. Kalau tak minta pensel, minta kat mak. Mak nak pensel kan? Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Dia nak manja, dia suka minta kat mak dia tu.